Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita pada hari ini sambung pengajian kita setelah lama cuti. Sebulan lebih kita bercuti, alhamdulillah. Masuk kita bulan Ramadan, kita cuti mengaji. Dan raya pun dah 2 minggu, masih lagi cuti. Sebahagiannya masih lagi cuti. Biasalah tu kan. Macam mana pun alhamdulillah kita dipilih untuk sambung pengajian kita, Kitab Musalli. Yang mana sebenarnya saya buka-buka kitab tadi, saya punya tanda dah jatuh. Biasanya kalau tanda ni dah jatuh ni memang tak jumpa sampai ke sudah. Siapa tanda? Ni jatuh. Tak tahu duduk mana. Jatuh. Kalau yang Rumi baru masuk syarat sah kan. Kalau nasib ada tanda yang Rumi. Kalau tak ada yang Rumi, yang Jawi saya tak tahulah duduk kat mana. Muka surat 5, 2 daripada bawah. Yang Jawi muka surat 5, 2 daripada bawah, baris 2 daripada bawah. Yang Jawi kalau kitab saya muka surat 12. Kalau kitab satu lagi muka surat 22. Lain sikit. Kalau versi yang biru tu dia lain sikit muka surat dia, tapi kita masuk berkaitan dengan syarat sah solat. Yang mana syarat sah solat ni syarat sah solat ni penting, dan kita baru masuk mujurlah. Kalau kita masuk di tengah-tengah syarat sah solat, masalah juga, kerana kalau kita nak sambung balik dia perlu ulang, mujurlah. Rehat lama kita tu memang tempat dia, memang dah station dia dah. Memang dah station dah. Jadi alhamdulillah, kita akan mula pengajian kita yang berkaitan dengan syarat sah solat. Syarat sah solat, yang mana syarat sah solat ni penting. Maka perlu dua hal. Perlu ditanya jika ada persoalan berkaitan dengan syarat sah solat. Yang mana syarat sah solat ni dia sangat penting, dan dalam kitab kita ianya tak terperinci, dia tak detail. Kalau kita tengok syarat sah solat yang pertama tu, kalau saya punya kitab ni tak sampai 1 baris. Kalau yang Rumi pun 2, 3, 4 baris saja. Sedangkan syarat sah solat ni sangat penting, dan ianya agak susah juga sebenarnya. Agak susah juga untuk kita fahami. Jadi nak tak nak, jika ada apa-apa persoalan nanti, insya-Allah saya akan jawab terus ataupun mungkin penghujung nanti. Tapi soal tu perlu soal segera, dan bila-bila masa waktu kuliah, bukan kena tunggu ujung, tidak. Sebab ia sangat penting. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau nak tanya di tengah-tengah tu. Kalau perkara tu saya rasa kita tangguh kejap, kita tunggulah ujung. Saya simpanlah soalan tu. Sebab ramai orang yang mengaji syarat sah solat, mengaji syarat sah solat banyak kali,
Tapi bila kita tanya balik, banyaknya yang tak dapat nak buat dalam kehidupan. Baru ni sebelum bulan Ramadan, satu tempat qaryahnya nak minta ajar bab jamak qasar. Jamak qasar lebih kurang dekat-dekat Ramadan dah. Kemudian bulan Ramadan, ujung-ujung tu nak balik raya. Telefon tanya balik, yang baru kita ajar tak sampai sebulan. Kan dah cakap, memang dah faham dah Ustaz. Tapi nak kena tanya juga. Kenapa tadi tu? Kenapa? Kerana dia tak betul-betul dapat kefahaman tu. Pernah dengar tapi bila nak amal, habis huru-hara terus. Kerana itulah, lebih-lebih lagi syarat sah solat. Syarat sah solat, dia ada 3. Dalam sembahyang, dalam solat kita ada 3 dalam sembahyang. Yang pertama, syarat wajib solat. Yang kedua, syarat sah solat. Yang ketiga, rukun. Kalau kita ambil yang sunat sekali, ada sunat ba'ad, sunat hay'ah. Itu yang sunat. Yang wajib ada 3. Syarat wajib, syarat sah, rukun. Yang rukun ni akan masuk nanti, tak masuk lagi. Dan biasa kalau buat rukun ni orang sukalah tanya. Banyaklah sebab dia sentiasa buat setiap hari. Sehari banyak kali buat berkaitan dengan rukun. Syarat wajib dengan syarat sah ni orang tak berapa nak tanya sangat sebab dia seolah macam dia tak buat pada setiap hari. Sedangkan syarat sah ni juga penting kerana bila kita sebut syarat sah solat, tak buat perkara itu tak sah solat. Itu nama syarat sah. Syarat wajib solat, ada perkara itu wajib solat. Antara syarat wajib solat adalah baligh. Simple aja. Bukan syarat sah ni, saya nak ulang balik yang dulu. Syarat wajib solat antaranya adalah baligh. Jadi bila dia tu baligh, wajib solat. Kalau tak baligh, tak wajib solat. Itu maksud syarat wajib solat. Antaranya berakal. Apabila dia berakal, maka dia ada syarat wajib solat. Dengan maksud dia ada akal, wajib solat. Tak ada akal, tak wajib solat. Orang gila. Budak-budak. Budak-budak yang baby lah maksudnya. Masih lagi belum berakal. Itu syarat wajib. Syarat sah solat sama, iaitu ada perkara itu, dia buat perkara itu, sah solat. Dia tak buat, tak sah solat. Itu maksud syarat sah solat. Dia sama dengan rukun. Rukun, buat rukun tu sah solat. Tak buat rukun, tak sah solat. Itu maksud syarat wajib, syarat sah dengan rukun. Syarat wajib, ia berkaitan dengan ada perkara itu wajib, tak ada perkara itu tak wajib. Itu sebab tu dia panggil syarat wajib solat. Syarat sah dengan rukun hampir sama, iaitu syarat sah, buat perkara itu sah, tak buat tak sah. Perkara itu ada 9 nanti kita bincang. Rukun pun sama, ada 13 kita tahu. Buat 13 tu sah. Buat rukun yang 13, tak buat tak sah. Senang aja. Dari segi nak faham apakah dia syarat sah dan rukun dan syarat wajib. Jadi jangan campur dua ni. Syarat wajib dengan syarat sah jangan campur. Kalau campur tu yang dia jadi pening tu. Contohnya, dia syarat wajib dia cukup. Dia Islam. Itu antara syarat wajib solat. Dia Islam. Akil, baligh. Akil baligh tu, akil tu berakal, tak gila, berakal, dan dia tu telah baligh. 3 ni. Islam, akil, baligh. Bila dia Islam, akil, baligh, cukup syarat yang besar, maka dia panggil dia wajib solat. Sebab itu syarat wajib solat. Maka wajiblah solat. Tiba-tiba dia tak boleh solat. Mungkin dia kena ikat. Contohlah. Tak kisahlah atas apa alasan sekalipun dia tak boleh solat. Sedangkan dia Islam, akil, baligh. Islam, akil, baligh. Dia satu lagi kalau perempuan suci daripada haid dan nifas lah. Tu kalau perempuan. Lelaki tak ada yang nombor 4, syarat keempat. Jadi Islam, akil, ada akal, baligh, suci daripada haid dan nifas. 4 ni dia panggil syarat wajib. Jadi kalaulah dia Islam, akil, baligh, dia Islam, akil, baligh, suci pada haid dan nifas, 4 ni semua cukup syarat, maka dia wajib solat. Sebab nama 4 ni syarat wajib solat. Tiba-tiba dia tak boleh solat. Contoh dia tak boleh solat, dia kena ikat. Boleh solat tak? Waktu subuh dia kena ikat pukul 5 pagi. Masa tu tak, pukul 5 pagi belum subuh lagi, kena ikat. Kisahlah pencuri masuk rumah ke, buatlah masalah. Kita nak faham berkaitan dengan syarat wajib dengan syarat sah ni. Kalau kita gabung, dia jadi macam salah hukum yang kita keluar nanti. Dia kena ikat. Pencuri masuk, curi-curi barang, ikat. Tak lepas-lepas, baliklah pencuri itu, keluarlah. Kemudian masuk bunyi azan subuh pukul 6. Dia nak sembahyang macam mana, kena ikat. Nak wuduk tak boleh, mungkin aurat terdedah.
mungkin tak mandi wajib lagi, mungkin memang tak ada wuduk lah, dah tidur kan, mungkin dah tak ada wuduk, aurat terdedah. Jadi sekarang ni dia nak sembahyang tak boleh, nak rukuk, nak sujud macam mana? Keterikat. Okey, soalan sekarang ni, dia wajib sembahyang ke tak? Simple soalan ni, wajib sembahyang. Sebab apa kata dia wajib sembahyang? Kenapa pula wajib sembahyang? Cukup 4 ni. Islam, kena ikat tu jadi Islam lagi ke dah terus keluar Islam lepas kena ikat? Islam lagi. Akil, ada akal tak? Lepas kena ikat jadi gila? Tak, elok je ada akal. Baligh. Lepas dia kena ikat tu tiba-tiba jadi tak baligh. Tak, memang duk baligh situ lah. Suci daripada haid nifas, memang suci. Cukup. Maka dia panggil dia wajib solat. Sebab ada syarat wajib solat. Wajib. Soalannya, macam mana nak solat? Itu nombor 2. Macam mana nak ambil wuduk? Itu nombor 2. Nombor 1 wajib. Maka dia wajib solat juga. Walaupun dalam keadaan terikat. Tapi dia tak ada syarat sah. Syarat sah kita nak ngaji hari ni. Dia tak ada syarat sah. Iaitu tak ambil wuduk, aurat terdedah, kiblat entah ke mana-mana. Macam mana nak semayang? Wajib semayang sebab ada syarat wajib. Dia ada syarat wajib, iaitu 4 tu sempurna. Wajib semayang. Nak semayang macam mana terikat? Sembahyang semampu yang mungkin. Nak ambil wuduk macam mana? Boleh ambil wuduk? Tak boleh. Semayang tanpa wuduk. Kalau kata dia berjunub, sembahyang walaupun berjunub. Semampu boleh. Habis itu dari segi perkara tu menghadap kiblat. Selagi boleh pusing kursi tu, pusinglah menghadap kiblat. Tak boleh sembahyang. Sebab syarat wajib ada. Tapi macam mana? Macam mana tu nombor 2. Buatlah semampu yang mungkin. Okey. Kemudian dari segi rukun, nak rukuk nak sujud macam mana? Nak rukuk nak sujud macam mana? Rukuk sujud semampu mungkin. Asal boleh gerak sikit jadi ya. Tak boleh gerak langsung, tak payah gerak. Apa? Kelopak mata je gerak. Janji sembahyang. Sebab syarat wajib tu ada. Sembahyang yang tak cukup syarat ni, sembahyang tak cukup syarat. Syarat apa? Syarat sah. Yang kita nak ngaji ni. Sembahyang yang tak cukup syarat ni namanya solat hormat waktu. Tu istilah dia panggil. Solat hormat waktu. Wajib, bukan tak wajib. Kalau solat hormat waktu dengan maksud nanti dia kena qada sembahyang yang dia buat tu. Yang dia buat dalam keadaan tak cukup tadi, macam-macam tadi, terikat apa semua tadi, dia wajib qada bila dah selesai masalah dia, dah kena lepas apa semua, dia wajib ambil wuduk, dia wajib selesaikan semua, dan dia wajib sembahyang qada balik. Qada wajib, sembahyang ketika terikat tu pun wajib. Sembahyang ketika terikat dia panggil wajib solat kerana cukup ada syarat wajib. Kenapa kena qada? Sebab tak cukup syarat sah. Sembahyang wajib juga sembahyang. Macam 2 kali ya sembahyang. Sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua. Sembahyang yang pertama ketika ada masalah tu dia sembahyanglah. Sembahyang yang kedua apabila dah selesai masalah dia tadi, maka dia wajib sembahyang yang kedua kerana sembahyang pertama tak sah. Kerana sembahyang pertama tak cukup syarat. Syarat apa? Syarat sah, bukan syarat wajib. Kenapa kena solat juga awal-awal sedangkan lepas tu kena qada? Sebab syarat wajib ada. Lepas tu kena sembahyang. Lepas tu kenapa kena qada? Sebab syarat sah tak ada. Kat sini yang apabila dia gabung dua ni maka dia salah faham. Nak semayang macam mana? Tak semayang tu kelik tunggu bantuan. Maka dia tak semayang lah sampai pukul 8 pagi. Maka berdosa dia tak semayang. Sebab dia kata tak boleh nak semayang. Dia salah faham kat situ. Syarat wajib dengan syarat sah. Kita nak belajar bukan syarat wajib. Syarat wajib dah lepas. Kita nak ajar syarat sah. Jadi syarat wajib, ada syarat wajib tu kena wajib semayang walaupun apa keadaan sekalipun, buatlah semampu mungkin. Sebab ada syarat wajib. Buatlah. Istilah mazhab Syafi'i, istilah dia solat hormat waktu. Istilah je tu. Bukan sahaja aku solat hormat waktu, bukan, nama je. Dia punya istilah aja. Sembahyang subuh sahaja aku solat fardu subuh juga. Bukannya saja aku solat fardu subuh menghormati waktu, tak ada, sama je. Cuma istilah yang dia panggil solat yang pertama tadi solat hormat waktu. Jadi kalau lah kena qada balik, apa gunanya sebelum kita masuk bab ni? Apa gunanya sembahyang? Lepas ni kena qada juga ketika yang tak boleh sembahyang tadi. Saya bagi contoh terikat. Bagilah contoh yang lain, atas kapal terbang ke. Buatlah contoh yang lain pun yang tak terikat pun. Atas kapal terbang nak sembahyang macam mana? Bangun je, pramugari marah. Duduk, tak boleh sebab kita dalam keadaan berbahaya. Contoh tak boleh sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Kiblat ke mana? Sama Saya bagi contoh terikat tadi. Mungkin bab-bab yang lain. Tengah-tengah bangun celek-celek, dia baring dekat surau masjid, iktikaf. Ini berlaku baru ni je. Iktikaf dekat masjid. Tengah-tengah tu lepas habis pada tu dia call. Sedar-sedar krem. Krem badan. Subuh dia tidur iktikaf, dia bangun, dia dengar azan, dia bangun krem. Tak boleh gerak semua. Gitu. Orang pun tak perasan dia tinggal orang tidur. Pakak semayang apa sampai pukul 8 ke 9. Barulah hilang krem dia tu. Dia ambil telefon, macam mana? Berdosa tak? Berdosa.
Sebab apa saya kata berdosa? Sebab kena sembahyang subuh. Nak sembahyang macam tak boleh bangun. Kejap-kejap. Masa krem tadi, sedar lah, sebab tu dia tahu dia krem. Sedar. Hilang akal tak? Tak hilang. Jadi balik tak? Ke jadi tak balik? Tak ada dah, balik terus. Islam ke terus jadi kafir sebab krem tu? Tak, Islam lagi. Ada haid dia keluar. Saya lelaki. Settle masalah. Cukup syarat wajib. Kenapa tak sembahyang? Macam mana nak sembahyang? Macam tadi lah. Patutnya dia kena sembahyang. Orang baik dah tu, orang surau masjid dah. Tapi salah faham berkaitan dengan syarat wajib tu apa, syarat sah tu apa, dah menyebabkan dia dosa. Dosa lah dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Walaupun lepas pada tu dah elok tu dia kena qada, subuh tetap kena qada. Soalannya, kalau kena qada balik, buat apa sembahyang awal-awal yang tak cukup syarat tu? Baik tak payah sembahyang, nanti kena qada juga. Ada keuntungan ataupun ada sebabnya. Sebabnya macam ni. Jika kita ambil kenikat tadi ke, kita ambil yang krem tadi ke, kita buatlah alasan apa, naik kapal terbang tadi ke, tak boleh nak sembahyang. Sembahyanglah duduk. Nak ambil wuduk, tak boleh nak ambil wuduk. Tak boleh pakai air. Jangan ambil. Tak boleh nak macam mana dah. Dilarang untuk pakai air. Sembahyang lah. Duduk, rukuk sujud semampu yang mungkin. Tunduk sikit-sikit ke. Nanti turun kapal terbang nanti, sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang atas kapal terbang, tapi dengar cerita atas kapal terbang boleh sembahyang. Tu cerita kalau tak boleh. Mungkin kapal terbang orang kapir ke apa ke, tak kisahlah. Buatlah masalah apa pun. Okey. Jadi kenapa walaupun kena qada, nanti kena qada, kena semayang juga sekarang, nanti qada juga, baik qada terus, tak baik gitu. Kenapa? Jika dia kena ikat, dia krem tadi, dia atas kapal terbang tadi, okey, bila kena qada, bila selesai masalah dia tu, bila dia dah tak kena ikat dah, bila dia dah tak krem dah, bila dah turun kapal terbang, maka kena qada. Macam mana kalau dia mati? Ketika krem tu tunggu mati, tapi dia semayang ni, dia cerita dia semayang yang semayang hormat waktu tadi. Ataupun mungkin naik atas kapal terbang, nak turun terus terjunam, meletup, mati. Ataupun kena ikat tadi, dia bunuh. Macam tu lah senang cerita. Lepas pukul 8 tu datang balik, bos perompak kata, kenapa kau biar dia hidup, kau pergi balik, bunuh. Contoh, datang balik pukul 8 bunuh, matilah. Sedangkan dia dah semayang dah subuh yang tadi tu, subuh dia sah. Dia tak kira berhutang, dia tak dikira meninggalkan sembahyang walaupun tak cukup syarat. Tapi kalau dia hidup sampai hilang masalah dia, wajib qada. Itu kerana tu wajib sembahyang juga yang 2 kali tu. Yang pertama kerana bimbang, takut lepas tu mati tak sempat nak qada, maka sembahyang tadi tak perlu qada. Memang dia dah mati nak qada tak perlu qada, sah sembahyangnya walaupun tak cukup syarat, walaupun tak tutup aurat, walaupun tak ada wuduk, sah kerana belum sempat dia nak qada, dia mati. Tapi kalau dia hidup sampai selesai masalah dia tadi tu, maka dia wajib qada. Itu sedikit perbezaan syarat sah. Kenapa saya cerita? Saya baru je terima soalan macam tu hari ni. Dia dah bagus, dah i'tikaf, dah cantik, akhir sekali dalam masjid dia tak sembahyang subuh dan dia berdosa. Qada kena qada lah. Qada kena qada. Sedangkan dia kena sembahyang subuh. Nak sembahyang macam mana krem tu? Boleh tak angkat ni? Tak boleh krem. Mata boleh tak? Boleh kata. Kelopak mata boleh. Sembahyang kelopak mata kan kita tahu kan. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk, tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring, tak boleh sembahyang baring, sembahyang melentang, sembahyang. Kan kita dah tahu benda tu. Akhir sekali tak boleh sembahyang dengan kelopak mata. Tak boleh sembahyang kelopak mata, sembahyang dalam hati. Sembahyang tak boleh tinggal. Kan? Samalah. Dia sembahyang lah. Macam mana? Tangan tak perlu letak sini sebab tak boleh gerak. Betul lah. Macam mana? Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar, mata celik. Rukuk macam pejam. Allahu Akbar, pejam. Allahu Akbar. Kita macam bayang ingatkan kita tengah rukuk tu je. Lepas tu nak i'tidal, celik balik. Allahu Akbar. Baca Rabbana lakal hamd apa. Benda nak sujud, Allahu Akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nak duduk sujud, celik, pejam, celik, pejam. Sampai salam, tak payah paling-paling paling pun sunat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh sebutkan mulut. Tak boleh sebut dalam hati. Kemudian tunggulah, tengok mati tak mati. Mati, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Mati tak payah qada. Sebab dah mati, dah sah sembahyang dia tidak kira berhutang dengan Allah. Tak kira. Hidup, alhamdulillah, qada. Jadi solat yang pertama kira tak terpakai lah. Sebab dah sihat dah. Tu beza syarat wajib dengan syarat sah. Ramai orang syarat wajib dia ada, syarat sah yang tak ada. Tak boleh ambil wuduk, tak boleh itu, tak boleh ini, maka dia tak buat sembahyang kerana dia kata tak boleh nak buat. Itu yang tadi, contoh-contoh yang agak logik lah. Ada contoh yang tak logik. Duduk dalam hospital. Tak bangun boleh sikit-sikit, makan elok je bangun. Tapi bila ada keadaan tu tak boleh sembahyang, nak ambil wuduk macam mana? Padahal itu taklah seteruk krem tadi.
Kena ikat tu lagi teruk. Ni di hospital lah. Duduk kat hospital, boleh lah masa nak bangun tu kan, dia bangun, makan. Tiba-tiba dia kata, kenapa tak semayang? Nak pergi toilet, nak pergi bilik air, nak ambil semayang payah. Itu alasan tak boleh terima. Sedangkan kalau krem, kalau kena ikat tadi pun wajib juga semayang. Ini dah duduk dekat hospital, yang mana tempat kematian yang paling banyak sekali berlaku di hospital. Tempat yang memang orang mati, duduk tak semayang lagi. Allah. Habis, itu sedikit perbezaan. Sebelum kita masuk, mari kita masuk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, kitab Musalli muka surat 5, 2 daripada bawah. Muka surat 12, kalau yang Rumi. Ketahui olehmu, hai yang berkehendak kepada kemenangan. Ketahui olehmu, ketahui oleh kamu. Syekh Daud Al-Fatani cakap dengan kita ni. Nak tahu tak? Ketahuilah. Ketahuilah. Hai orang yang berhendak kepada kemenangan. Siapa yang nak menang? Siapa yang nak menang? Bila sebut menang, menang dunia akhirat. Dunia akhirat maksud atas dunia pun dia menang, akhirat menang hakiki akhirat lah. Iaitu masuk syurga Allah. Lepas mizan, lepas titian sirat, ya, itu kemenangan yang hakiki. Bila sebut wahai orang yang nak menang, kalau kita nak kias kata menang hakiki, wahai orang yang nak masuk syurga, itulah. Tapi disebut umum, kita berumum lah. Siapa nak menang dunia akhirat? Menang dunia akhirat ni rezeki murah, anak-anak dan sebagainya lah, kesihatan atas dunia kan. Tu kalau kita ambil kemenangan dari segi dunia. Kemenangan akhirat, syurga. Wahai orang yang nak kemenangan dunia akhirat, setengah daripada orang yang berkehendak kepada kemenangan. Orang kata orang nak kemenangan ni banyak. Setengahnya yang nak kemenangan. Macam mana? Setengah daripada orang yang muhafiz. Muhafiz, hafiz, jaga. Hafiz, jaga, muhafiz, jaga tu. Yakni memelihara. Boleh juga jaga, boleh memelihara. Bagi sembahyang dan mendirikan dia. Maknanya sesiapa nak menang, dia sebenarnya daripada surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah orang mukmin, orang beriman. Maka berjayalah orang beriman. Ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu dalam semayangnya orang tu khusyuk. Jadi daripada ayat ni kita dapat faham, siapa nak menang dunia akhirat hendaklah khusyuk. Khusyuk dulu. Tu, hendaklah khusyuk. Khusyuk baru menang. Tapi jangan kita terbalik kan. Ada orang terbalik kan. Mafhum mukhalafah. Dia terbalik kan. Kalau nak menang khusyuk. Okey, maksudnya siapa yang khusyuk menang ah. Siapa yang tak khusyuk? Itu yang tak boleh. Kita jangan kembali. Siapa tak khusyuk, teruklah dia. Jahanamlah dia lah. Sebab menang lawannya kalah tu teruk lah. Jadi qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang yang beriman. Beruntung orang yang beriman, iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang beruntung. Orang tak khusyuk tak beruntung. Tu betul. Orang tak khusyuk tak beruntung. Bukannya orang yang khusyuk beruntung, bagus, menang. Orang yang tak khusyuk jahanam. Oh, tak boleh. Kalau itu semua jahanam. Semua jahanam. Dia bukan gitu. Dia tak kembali, dia tak mafhum mukhalafah. Dia tak kembali balik. Dia satu jalan aja. Siapa nak untung? Orang yang khusyuk beruntung. Orang yang beruntung tu maksud untung lah. Untung dari segi kesihatan, dari segi rezeki dunia akhirat untung. Siapa yang tak khusyuk tak untung. Tidak untung. Tak untung tu macam rugi rugi, tak untung, rugi. Tapi jangan kata jahanam ke apa, jangan. Sebab khusyuk ni pada mazhab Syafi'i, khusyuk ni sunat, tak wajib. Khusyuk dalam sembahyang sunat, tak wajib. Kalau wajib maknanya siapa tak khusyuk berdosa. Malah dia bukan juga syarat sah. Bukan. Siapa tak khusyuk tak sah sembahyang, lagi bukan. Bukan. Cuma siapa khusyuk dalam sembahyang untung. Siapa tak khusyuk tak untung. Tu je. Sekadar itu aja. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang dia untung dunia akhirat. Mungkin perniagaan dia maju, mungkin kesihatan dia, anak-anak dia. Akhirat tak payah cerita lah. Tapi siapa tak khusyuk dia rugi. Rugi dari segi tadi aja. Rugi. Jadi dia bukannya siapa yang tak khusyuk maka neraka tempatnya, tidak. Maka janganlah salah tafsir fawailul lil musallin. Jangan salah tafsir tu. Ramai orang salah tafsir yang ikut dan fawailul lil musallin. Maka fawail, celakalah
bagi orang yang semayang, kan? Fawailul lil musallin, celakalah orang semayang. Sudah. Semayang pun celaka. Okey. Alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita perkataan sebab saya tekan ni. Fawailul lil musallin alladzina hum an. Saya tekan tu. An salatihim. An. Yang ini surah Mukminun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Beza an dalam surah Mukminun fi. Maka berjayalah orang yang menanglah orang yang khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk fi salatihim, dalam sembahyang. Tapi fawailul lil musallin allazina hum an. An tu daripada. Jangan salah pula. Jadi orang yang beruntung, orang yang berjaya, yang khusyuk dalam sembahyang. Okey? Orang yang celaka, fawailul lil musallin, yang lalai daripada sembahyang. Bukan fi salatihim, an salatihim, daripada sembahyang. Maksudnya dia nak sembahyang, nantilah, lama terkeluar waktu baru sembahyang. Maka celakalah orang macam ni. Memang istilahnya dah habis waktu baru sembahyang ataupun tak sembahyang langsung. Tapi yang salah tafsirnya adalah dia kata celaka orang sembahyang, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang dia kata apa? Yang lalai dalam sembahyang. Silap. Sebab bukan fi, an, daripada, bukan dalam. Kalau lalai dalam sembahyang, kita semua ke ada orang khusyuk? Main nak tengok, nak selfie sikit, nak masuk Facebook. Siapa khusyuk sembahyang? Kita semua lah lalai. Lalai dalam sembahyang. Lalai tu maksud tak khusyuk. Kejap fikir, Allahu Akbar, fikir, pak lagi fikir. Lepas tu tak boleh ni tengah sembahyang, khusyuk kejap, konon-konon 3-4 saat, lepas tu hilang balik. Kalau kita kata fawailul lil musallin, neraka wail atau mencelaka bagi orang sembahyang, yang alladzina hum an salatihim, yang lalai daripada sembahyang, kita kata lalai dalam sembahyang, kita semua. Sebab tu dalam ayat qad aflahal mu'minun, surah Mukminun, alladzina hum fi salatihim, maka beruntung, berjaya orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang khusyuk, berjaya. Tak khusyuk, jangan kata neraka, jangan. Sebab orang yang fawailul musallin cerita pasal orang tinggal sembahyang ataupun orang sembahyang tanpa syarat rukun, dia main lebih kurang. Jadi bezanya an dengan fi je. An dengan fi je. Jadi siapa yang nak menang di dunia akhirat, maka hendaklah khusyuk. Siapa nak khusyuk, dia kata kat sini, mestilah memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang. Okay? Macam mana yang dinamakan memelihara, jaga tu, muhafiz. Macam mana jaga sembahyang? Hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya. Tu lah. Maka jadi orang yang nak menang dunia akhirat, dia mesti khusyuk. Surah Al-Mu'minun. Orang yang nak khusyuk, nak dapat khusyuk, dia mesti memelihara. Jaga. Memelihara ni panjang ni, memelihara, bukan janji sembahyang, kan? Memelihara, tak melihara ke? Kita tengok anak kita yang baru nak belajar kencing ni, baru nak tak pakai diaper ni, baru dia tak sempat nak pergi dekat tempat depan toilet kita, bilik air kita tu, dia terkeluar kat situ sikit, 2-3 titik, 4-5 titik baru masuk. Okey, kita tahu kat situ ada air kencing, kita tak ambil wuduk kat dalam bilik air tu, keluar main pijak, tak, kita jaga. Sebab tu kata jaga tadi, memelihara, bukan masuk sembahyang, memelihara kat rumah lagi. Tiba-tiba kita tengok anak kita lap aja, tak basuh, tak jiru air, lap aja. Kita tahu perkara tu, kita masuk dalam toilet tu untuk ambil wuduk, kita tak langkah kat situ ataupun kita cuci. Kenapa? Tu bukan sembahyang, itu kencing. Jaga lagi. Sebab kata memelihara bukan time sembahyang ni aja, time sembahyang ni jaga juga. Memelihara ni kat rumah lagi. Nak pakai baju, baju apa, pelihara. Maksudnya pelihara yang wajib. Baju ni ada najis gitu, tak sempat basuh ke, kita tak pakai, pelihara kat rumah lagi. Padahal nak sembahyang sekejap lagi kat masjid surau. Kalau yang sunat pula, itu tadi yang wajib, yang sunat pula dia pelihara juga pakaian dia. Ni sunat lah. Baju ni tak mau buat sembahyang lah, pakai baju ni. Sebab baju ni memang baju khas untuk sembahyang. Dia buat baju Melayu, baju apa. Padahal boleh je pakai baju t-shirt, baju apa. Tu pelihara yang sunat. Tu kita tak payah tekan-tekan sangat lah. Tapi itulah pelihara yang sunat. Kain ni buat tidur, kain tu buat sembahyang. Padahal boleh, janji jangan ada najis. Tentah masa tidur tu keluar najis. Kalau keluar tak boleh lah. Keluar tak tahu boleh pakai. Selagi tak tahu boleh pakai. Tapi tak apalah, pakai yang memang khas.
kain ni khas, dengan harganya, dengan mahal dan sebagainya, kita nak menghadap Allah ni, itu sunat. Yang wajib jaga, yang sunat pun jaga. Itu masuk memelihara. Jadi nak menang dunia akhirat mesti khusyuk. Nak khusyuk mesti memelihara. Tadi daripada rumah lagi memelihara. Kemudian nak memelihara tadi, ni segala syaratnya, maka adalah syarat sembahyang itu 9. Pelihara 9. Setengah kitab ada banyak-banyak lebih lagi. Dalam kitab kita, kitab Musalli, ada 9 perkara kena jaga nak dapat, nak dinamakan memelihara. Buat apa memelihara solat? Kerana nak dapat khusyuk. Kenapa nak dapat khusyuk? Sebab nak berjaya. Jauh corner. Yang pertama, mengetahui baginya masuk waktu. Yang pertama, kena masuk waktu baru sembahyang. Jadi bila kata mengetahui masuk waktu, sebenarnya dalam perkara ni banyak kali dah saya ulang lah. Dekat Kuantan ni banyak kali dah. Kalau dekat part lain lagilah banyak kali. Kalau dekat YouTube, dekat Facebook, berpuluh kali lah. Kalau type nama, type berkaitan dengan masuk waktu ke apa, memang banyak kali lah. Jadi maka saya, dalam kitab kita pula ringkas. Maka saya akan buat, cuba ambil poin-poin penting. Kalau ada apa soal, boleh soal terus. Tak payah tunggu ujung-ujung ke, tak payah. Ujung-ujung tu saya wallahualam tunggu tutup aja. Boleh tanya terus berkaitan dengan masuk waktu ni. Dalam Quran disebut secara umum, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan ke atas orang yang beriman, mukmin, kitaban mawquta, pada waktu yang telah ditentukan. Sembahyang tak boleh suka hati. Sekarang haram sembahyang subuh. Bukan yang qada, yang betul, yang adaan tunai, haram sekarang. Sebab subuh ada waktu dia. Sekarang haram sembahyang maghrib. Ni cerita bukan qada. Qada memang kena qada, siapa suruh tinggal. Ini yang tunai, haram. Kerana sekarang waktu dah masuk belum? Belum lagi. Maghrib boleh. Saya ingat dah masuk dah. Haram sembahyang zuhur sekarang. Haram sembahyang zuhur. Nak sembahyang, kalau ada tinggal, qada. Bolehlah bila-bila masa. Tapi nak sembahyang adaan zuhur, haram. Sebab kita mawquta. Waktu yang dah memang ditentukan. Dalam Quran sebut gitu je. Nabi SAW ketika naik ambil sembahyang 5 waktu, 50 jadi 5 pun tak ada pun. Dapat 5 waktu, 50 tu tak detail apa-apa tak. Dan kemudian 50, 45, 40, 40, 35, akhir sekali dapat 5. 5 tu tak detail sembahyang apa, macam mana, tak detail. Nabi ambil cuma 5 kewajipan, 5 waktu. Dan dalam Quran pun sebut waktu yang telah ditentukan. Tahulah yang telah ditentukan, tapi bila? Tak ada sebut. Jadi dalam pertama, mengetahui baginya masuk waktu. Dalam Quran tak sebut secara spesifik detail bila 5 tu. Yang ada yang kitab mawquta, waktu yang tertentu. Berapa tak ada sebut. Tak. Kalau cari-cari jumpa 3 je dalam Quran sembahyang. 3 saja sembahyang. Bukan 5. Kalau cari. Yang mana 5 ni? Dalam hadis. Pertama, dalam Quran tak disebut cara sembahyang, yang disebut waktu yang telah ditentukan wajib sembahyang. Kalau kita cari juga, kita akan jumpa 3 waktu aja. Kerana tu ada orang sembahyang 3 waktu. Ajaran sesat tu dia baca Quran juga, dia akan sembahyang 3 waktu. Sebab dalam Quran ada 3, dia tolak hadis. 3 waktu sahaja dalam Quran. Jadi mana kita dapat 5 ni? Daripada hadis. Jadi kita dapat faham, Nabi SAW adalah tafsir Quran nombor 1. Saya pernah jawab masa interview. Sebab tu luluh kot interview saya. Sebab jawapan dia pelik sikit. Tafsir yang terbaik. Tafsir yang terbaik. Tolong jelaskan kepada kami, orang dapat 3-4 orang depan, apakah ataupun kitab apakah macam tu lah kot. Tafsir apakah yang terbaik? Maksud yang lengkap, yang ada. Sebut tafsir Khazin, Ibnu Katsir. Memang nak jawab Ibnu Katsir lah. Ibnu Katsir, Khazin, Baydawi, Nasai, tafsir Khazin, macam-macam tafsir Al-Munir. Macam-macam kan tafsir ada. Tafsir Quran. Dia tak beritahu tafsir yang kita belajar ke. Dia tak beritahu. Cuma soalannya, tafsir Quran apakah yang terbaik? Maka saya kata, jawapan tafsir Quran yang teragung adalah batang tubuh Nabi SAW. Betul. Tak ada dalam skema jawapan. Nabi SAW adalah tafsir Quran yang nombor 1. Yang teragung. Yang lain tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kerana tu apabila Allah suruh sembahyang atau kewajipan tu 5,
Siapa yang bagi tahu satu-satu tu? Nabi kan. Tafsirkan Quran kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya solat tu wajib atas orang beriman. Kitaban mawquta, waktu yang telah ditentukan. Tak sebut subuh asar, tak ada. Habis tu? Oh, kalau macam tu, macam mana? Nabi pun kata sebenarnya ada 5. Siapa tafsir kan? Nabi. Jadi Nabi adalah tafsir Al-Quran yang teragung, yang nombor 1. Maka Nabi pun, Jibril datang, cerita ni dah banyak kali dah. Jibril datang turun, kemudian Jibril ajar Nabi sembahyang 5 waktu. Maka sembahyang 5 waktu tu asalnya bukan sembahyang subuh, sembahyang zuhur, tak. Mana ada wajib sembahyang subuh? Bukan. Wajib sembahyang zuhur. Nama-nama tidak. Maksudnya wajib sembahyang sekarang. Ya Muhammad, kum fasalli. Muhammad bangun sembahyang. Bila Jibril datang ajar lepas turun Mi'raj tu. Isra, Mi'raj turun, subuh, waktu subuh tu turun. Nabi pun pening kepala kat rumah. Sudah aku nak cerita macam mana ni, Abu Lahab, Abu Jahal, geng-geng ni. Sudah dah lah. Macam mana cara aku nak menyampaikan. Tengah-tengah risau ni. Waktu subuh tu. Nabi tak sembahyang subuh. Sebab dah dapat dah. Tak sembahyang. Sehinggalah, macam mana akhir sekali Nabi pun cerita, kemudian orang ada sebahagian yang beriman, ramainya tak beriman, yang dah beriman jadi tak beriman balik. Macam-macam cerita tu. Siapa nak cerita tu? Tunggu. Kemudian sehinggalah Zuhur. Baru Jibril turun. Jibril kata, ya Muhammad, kum fasalli. Muhammad bangun sembahyang. Kata 5 waktu dah dapat. Waktu Zuhur. Itu yang pertama. Bangun sembahyang. Bila bangun sembahyang, waktu tu, waktu apa tu? Waktu Zuhur. Zuhur tu zahir. Iaitu dah terang benderang. Sebab tu kita panggil solat Zuhur. Solat yang waktu terzahir segala-galanya. Maksudnya nampak habis terang. Dia bukan, jom kita solat Zuhur. Bukan. Solat pada waktu itu solat Zuhur. Lepas tu solat Asar, solat petang, solat Asar ada banyak nama. Antara solat Asar dalam Quran ada. Solat wusta. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Salatil wusta. Sembahyang wusta, sembahyang Asar, sembahyang tengah. Sebab apa nama sembahyang Asar? Sebab wusta, kerana dia duduk kat tengah-tengah. Dia antara siang, malam, duduk tengah-tengah. Jadi sembahyang maghrib, kenapa? Kerana waktu matahari jatuh dan sebagainya. Kenapa isyak tengah gelap gelita? Jadi sembahyang yang kita istilahkan sembahyang subuh apa adalah nama pada waktu itu. Waktu tu waktu subuh ataupun waktu fajar. Kita panggil, jom wajib sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang waktu ni. Jadi payah nak sebut, panggillah solat Zuhur, solat subuh. Itu asal usul. Akhir sekali, last sekali dah jadi sembahyang. Diistilahkan sembahyang subuh, sembahyang Zuhur. Jadi mengetahui masuk waktu ni, macam mana nak tahu masuk waktu? Mengetahui masuk waktu, caranya tak ada jelaskan dalam ni. Tak ada jelas. Jadi sebab tu macam mana? Tak ada jelas. Macam mana nak mengetahui masuk waktu? Apabila Allah mewajibkan kita solat, kita diminta untuk mendongak ke langit dan memandang ke bumi. Hukum asal bila Allah wajibkan sembahyang, kita diwajibkan untuk mendongak ke langit untuk melihat matahari jatuh, matahari terbit. Dan bila Allah suruh kita solat, kita diwajibkan juga atau kita disuruh untuk melihat ke bumi, tengok bayang-bayang. Tapi tak ada dalam kitab kita. Cuma dia kata yang tertentu. Jadi saya akan detailkan sikit. Jadi kita dapat faham di sini, solat ini untuk merasai kebesaran Allah. Jika kita sembahyang mengikut waktu ataupun cara penentuan waktu yang asal, maka kita akan rasa kebesaran Allah. Tapi kalau kita tengok jam, tengok application, tengok jam masjid surau berbunyi, memang boleh, bukan tak boleh. Kita tak rasa kebesaran Allah. Tak rasa. Sebab tujuan sembahyang nak merasai Allah Maha Besar kan? Merasai kebesaran Allah. Kenapa kita tak rasa dengan sembahyang kebesaran Allah? Kita pada sujud, kita letak kepala otak kita ni yang cerdik ni, kita letak bawah tempat keluar najis lagi tinggi ketika sujud. Tempat keluar tai tu lagi tinggi daripada tempat kepala otak kita yang cerdik ni. Nak bagi tahu Allah Maha Besar, aku lagi teruk daripada tempat keluar najis. Dari segi cerdik aku tak cerdik pun. Tapi tak rasa pun. Allahu Akbar, bunyi kat mulut Allah Maha Besar, tapi tak rasa pun kebesaran Allah. Orang dulu rasa, para sahabat lagi rasa. Kenapa? Kerana apa mereka rasa, kita tak rasa? Ni cerita rasa ya, ni bukan cerita wajib. Cerita rasa. Kerana apa? Kerana kita punya penentuan waktu sembahyang, kita tengok jam, tengok takwim aja. Boleh, bukan tak boleh. Sebab tu kita tak rasa.
Misalnya nak rasa, kena mengaji lebih lah. Kena tengok matahari, kena tengok bayang. Memang menyusahkan lah. Menyusahkan sikit. Tapi nak rasa, contohnya, kalau setiap hari, kita melihat matahari terbenam ke, terbit ke, agak-agak 2-3 tahun, rasa tak kebesaran Allah? Rasa, ya Allah, tepat, waktu mesti terbit. Aku tunggu mesti terbit. Kita akan terasa. Tak pernah pun, pukul 8 tak terbit matahari. Pukul 9 tak terbit. Allah, tak pernah pun. Maknanya sharp, Allah ni sharp, tepat. Maknanya kita, Allah, hebatnya. Nampak tak kebesaran? Tapi kalau tengok, sembayang, tak rasa. Tengok matahari pula. Kalau, saya cakap secara umum lah. Zuhur, matahari naik, dia akan ada bayang-bayang. Tiap-tiap hari nak sembahyang zuhur, kita tengok bayang-bayang. Tak terasa ke kebesaran Allah? Yang bayang-bayang tu, bila matahari kat ni, elok ada ni, matahari kat ni, bayang-bayang mesti kat ni. Pernah bayang-bayang kat ni? Wish, bahaya. Matahari kat ni, bayang-bayang ke sini. Bayang-bayang, macam mana kat sana tak ada bayang-bayang? Oh, bahaya tu. Dan bila matahari naik lagi, bayang-bayang memendek lah. Faham? Saya sebut laju-laju lah. Detail kitab kifayah lah. Kitab kifayah tu tadi detail lah. Kitab ni tak detail. Sekadar je. Bila matahari naik, matahari naik, kita berdiri, ni, bayang-bayang sini. Mestilah. Okay? Bila naik lagi, bayang-bayang memendek. Betul tak? Logik tak? Logik kan? Bayang-bayang memendek sini, bayang-bayang ni. Memendek. Bila sini, bayang-bayang tak ada kan? Pergi mana bayang-bayang? Bawah tapak kaki dia. Ada, tapi duduk bawah tu. Lepas tu pergi ke sini pula, bayang-bayang kat ni pula. Kalau bertahun-tahun kita nak sembahyang zuhur, kita tengok yang tadi, terasa kebesaran Allah. Tambah-tambah panas lagi. Berpuluh-puluh. Jadi, macam mana zuhur masuk? Zuhur masuk apabila zawal ataupun gelincir matahari. Hukum asal. Jadi, apabila matahari ke sini, pagi-pagi ni, pagi-pagi buta ni, kemudian ada bayang-bayang ke sana, dan kita perhati bayang-bayang tu semakin memendek, maka garanti tak masuk zuhur. Boleh faham tak? Saya kena sebut laju-laju lah, sebab masa kita tak ada. Kalau bayang-bayang tu semakin lama semakin memendek, garanti tak masuk zuhur lagi. Ni kalau tak perhati memang rugi lah. Sebab kita hanya tahu masuk waktu dengan tengok jam, tengok telefon kita. Ni, apabila pagi-pagi tu matahari kita tengok, oh matahari kat bayang-bayang ke sini, kita pun tanda ambil kat mana-mana dekat tanah, kita garis. Setengah jam, sejam kita tengok balik bayang-bayang tu. Rupa-rupanya memendek bayang-bayang tu. Tempat kita garis tadi dah tak ada bayang-bayang dah. Garanti tak masuk zuhur. Garanti 100%. Yakin 100%. Ini bukan kompas biasa-biasa, kompas made in Allah Ta'ala. Iaitu matahari. Matahari lari, kiamat. Memendek. Lepas tu kita pun tanda lagi. Pukul 11 pula. Matahari kat sini, matahari ni ke garis. Selang pukul 12, memendek lagi. Garanti tak masuk zuhur. Tak terasa kebesaran Allah kalau cerita. Terasa. Okey. Hinggalah, bayang-bayang dah tak ada. Dia ada sedikit istilah bayang-bayang rembang ataupun ada sedikit bayang rembang. Saya tak nak masuk bab tu. Sebab ada bayang rembang. Bila atas kepala, sebenarnya kat Malaysia ada juga bayang-bayang walaupun atas kepala. Kan? Sebab matahari tu apa? Bumi condong 20 apa? yang 3 suku tu apa? Dia sengit sikit. Dia tak betul-betul. Ni matahari dia tak betul-betul matahari atas. Tak, matahari sini sikit. Dengan maksud jika atas kepala betul-betul pun sebenarnya dia ada duduk tepi ni sikit. Bayang-bayang sikit, besar tali kasut aja. Yang ini orang kena mengaji istiwa azam, tahulah cerita dia. Istiwa ini belum apa? Belum tak lama dah. Saya ada detail kan sekejap. Elok. Tak lama dah, 28 Mei. Hari ni? 28 Mei ni cek. InsyaAllah sekali lagi saya ada kat sini nanti, saya akan cerita sekali lagi. Sekali lagi lah. Cuma ini ambil dobek ni 28 Mei pukul 5 petang, 5.16 petang, boleh cek kiblat betul ke salah. Garanti lebih tepat daripada mana-mana teknologi sekalipun. Sebab dia made in Allah Ta'ala. Iaitu matahari. Waktu itu matahari betul-betul tepat di atas Kaabah. Maka kita akan boleh cek kiblat kita kat rumah, dekat masjid, kat surau, setepat yang mungkin. Tak lama dah. Iaitu pada 28 Mei. Ni saya ulang balik sekali lagi nanti ya. Next. Nanti kalau lupa lah, lambat lagi. Jadi apabila matahari ke sini, bayang-bayang memendek, garanti tak masuk zuhur. Tiba-tiba bayang-bayang hilang lah kita kata. Bayang-bayang hilang, maka waktu tu dia panggil istiwa. Istiwa maksudnya yang kita panggil khatulistiwa, garisan katulistiwa, kan? Itu bahasa Arab tu. Garisan tu bukan bahasa Arab lah.
Khatulistiwa asalnya khatulistiwa. Khat dan istiwa. Khat tu apa khat? Garisan. Istiwa tu tengah. Kita garisan khatulistiwa. Tak rasa Arab langsung. Bunyilah kha sikit. Khatulistiwa. Jadi kita ni apa yang khatulistiwa ni masuk garisan tengah bumi. Jadi ketika matahari betul-betul di atas kepala kita di Malaysia ni, waktu tu dia panggil istiwa. Istiwa, waktu istiwa. Kemudian matahari ke sana lah pula, nak ke petang ni. Ke sini. Bila matahari ke sini sikit, matahari dah bertukar daripada belah sana kepada matahari pula. Bayang-bayang bertukar daripada sana kepada sini kan. Nampak je sikit masuk Zuhur. Janji cik sikit aja. Nampak sikit dah masuk Zuhur. Okey. Terus matahari dia nak terbenam ni. Di tengah-tengah ni di sini kita pun tanda garis. Kemudian kita garis. Kemudian matahari terus lagi. Dia memanjanglah pula. Tadi memendek, memanjang matahari tu. Kemudian kita ambil yang kita pacak, katalah kita pacak ni kayu ke apa ini. Dan kita tengok panjang mana. Masa matahari duduk sini ni, tak ambil panjang mana, kita buat gini. Dan kita tanda kat sini. Maksudnya sepanjang kayu ke yang kita pacakkan tadi, kita ambil sama panjang, kita buat gini. Dan kita garis. Dah nampak garisan sama panjang. Tunggu lah. Bayang-bayang tu pergi dekat garisan yang sama panjang tadi. Agak-agak kat sini lah kot. Lebih kurang. Makin lama makin mendekat garisan itu. Sikit-sikit. Kena je garisan. Dah dekat ni. Lebih garisan sikit je. Garisan yang kita garis tu. Lebih panjang sikit aja. Masuk asar. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. 3 mazhab. Maka masuk asar, kita sembahyang pukul 4 lebih tu. Tapi mazhab Hanafi belum. Tak masuk asar lagi. Dia jauh sini. Maksudnya, kalau ambil kayu yang dipacak, buat je ni, garis, tambah lagi sikit, separuh lagi tak ni. Jadi, gini. Jadi maknanya, 5 lebih lah. Senang cerita. Sebab tu lah. Siapa biasa duduk main kat Masjid India? Tahu lah. Pukul 5 lebih baru azan. Azan apa ni? Diorang baru sembahyang asar. Sebab dia 1,5. 1,5 lagi tambah. Mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain tidak. Sekadar sama panjang dengan kayu tadi je. Ataupun lebih sikit daripada tu. Masuklah asar. Tak terasa kebesaran Allah. Terasa lah. Sebab tu kata tengok tu. Okey, kemudian matahari terbenam laju lah. Matahari pun nak terbenam. Terbenam. Alamak, besar. Ganti ni. Matahari ni terbenam, nak terbenam ni. Maksudnya dah tahu asar, dah tahu dah. Masuk asar, dah tahu dah kan. Sekarang maghrib lah pula. Kita ni tengok di kaki langit lah. Yang ni susah sikit lah nak buat. Nak kena cari. Yang tadi senang. Zuhur asar senang. Mana-mana boleh buat. Janji ada bayang-bayang cahaya matahari. Boleh lah. Yang ni tak boleh. Ni kena pandai-pandai cari kaki langit mana yang ada matahari terbenam. Di kawasan dia tu. Kemudian, ni kaki langit lah. Kita kata. Kan. Masih lagi asar. Belum lagi. Sehingga hilang. Tak nampak dah kan? Tak nampak dah. Hilang bulatan matahari. Hilang. Okay. Sekarang cahaya ada lagi lah. Belen-belen dia. Itu yang kita nampak macam merah-merah itu. Nak kata gelap tak? Nak kata terang tak? Itu namanya maghrib. Hilang je pop, masuk maghrib. Hilang je masuk maghrib. Belum. Masih lagi asar. Hilang maghrib. Maghrib tu dia antara cerah dengan gelap tu. Makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap. Tapi sebenarnya cerah tu ada lagi. Cuma kadar kegelapan tu dia makin gelap. Tapi cerah tu ada lagi. Lebih kurang tak sampai sejam atau sejam. Hilang gelap gelita. Masuk isyak. Itu lagi payah nak tengok isyak. Masuk isyak. Habis. Kemudian matahari tak ada. Matahari ada satu lagi. Subuh. Subuh tak settle lagi ni. Subuh. Tadi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh. Ni matahari nak terbit pula. Cari tempat matahari terbit di kawasan kita. Ni pun susah lah nak buat. Sunrise. Tadi sunset. Rasa nak terbenam. Ni sunrise. Okay. Kan? Betul kan? Yang ini dia panggil rise dah. Dah terbit lah. Okay. Kita ambil yang terbit dulu. Kita nampak je matahari sikit. Matahari punya bulatan. Nampak je matahari. Dia panggil syuruk. Yang bunyi waktu syuruk. Tengok syuruk. Itu syuruk. Iaitu nampak matahari. Itu maksud syuruk. Bila nampak matahari sikit aja, haram sembahyang waktu tu. Haram sembahyang sunat. Okay. Dia lebih kurang 20 minit, 25 minit lebih kurang. Yang masa bunyi ten. Habis subuh. Maksudnya habis subuh, haram sembahyang waktu syuruk. Okey, naik lagi tinggi matahari waktu duha, baru waktu duha. Nanti dulu. Subuh pula. Subuh bila naik nampak aja matahari sikit, maknanya habis subuh. Bukan masuk subuh.
Okey, habis subuh. Jadi bila subuh tu? Subuh bila tak naik lagi. Baru nak naik, sebelum matahari punya bulatan naik, dia akan naik cahaya dulu. Cahaya dia sampai dulu. Bila cahaya dia sampai, cahaya tu dia panggil fajar ataupun subuh. Sehinggalah cahaya tu habis, cahaya tu makin menerat terang, pop, nampak matahari. Namanya habis subuh. Ataupun kita istilah syuruk. Naik lagi kadar satu galah, lebih kurang 20 hingga 30 minit, dia panggil waktu duha. Satu galah tu maksud, kalau kita ambil galah dulu, kita letak matahari yang kita nampak, satu galah. Lebih kurang 30 minit, 20-30 minit. Naik lagi, kembali balik cerita istiwa tadi. Tu waktu sembahyang secara ringkas. Itu dari segi subuh selesai. Ada lagi masuk waktu, sebab kata kat sini pertama mengetahui masuk waktu. Kau apa dah? Sikit lagi. Tak habis lagi pun satu ni. Tarawih masuk waktu dia. Ini bahas lain pula. 5 tadi yang wajib, yang sunat pula. Duha masuk waktunya satu galah. Mudah-mudah setengah jam selepas habis subuh. Mudah-mudah 26 minit. Ataupun satu galah. Itu duha. Tarawih ataupun tarawih dulu. Tarawih bila masuk waktu? Apabila selesai sembahyang Isyak. Bukan masuk waktu Isyak, selesai sembahyang Isyak. Ada beza tak? Rasa pernah sebut sekali kat sini kot. Tak. Apa beza? Boleh tak kita kata gini? Tarawih adalah masuk waktu tarawih, ataupun boleh sembahyang tarawih ataupun sah sembahyang tarawih setelah masuk waktu Isyak. Boleh kata itu? Tak boleh, salah. Yang betul macam ni. Tarawih, masuknya waktu tarawih, bolehnya sembahyang tarawih, sahnya sembahyang tarawih, masuknya waktu tarawih apabila setelah sembahyang Isyak. Jadi bezanya, nak sembahyang Isyak kenalah masuk Isyak dulu. Bila masuk Isyak baru boleh sembahyang Isyak kan. Maka lepas sembahyang Isyak sembahyanglah tarawih. Sahlah, sebab lepas sembahyang Isyak je bermulalah masuk waktu tarawih. Itu yang biasa. Bagi orang yang jamak, dia boleh sembahyang walaupun pada waktu tu waktu maghrib. Contohnya pukul 7.15 maghrib, dia musafir pada bulan Ramadan, maka dia sembahyang pukul 7.15 maghrib dan dia jamak takdim dengan Isyak. 7.20, 7.25 dah habis sembahyang jamak takdim, siap qasar lagi. Maka 7.20 tu, 7.25 tu dia dah tak ada apa dah, sembahyang maghrib pun dah, Isyak pun dah. Dia boleh sembahyang tarawih? Boleh. Walaupun waktu tu baru waktu maghrib. Sebab tu kata tadi salah. Kalau kita kata sembahyang tarawih masuk waktu apabila Isyak. Bukan. Tarawih masuk waktu apabila setelah sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak, bukan waktu Isyak. Macam tu witir pun sama. Bila sebut tarawih sama dengan witir. Cuma witir tarawih hanya boleh buat bulan Ramadan. Witir bila-bila pun. Kita pergi musafir esok, kemudian pukul 7.15 kita sembahyang maghrib, 7.20 kita sembahyang Isyak jamak takdim, kemudian kita sembahyang witir terus pukul 7.25. Buat apa ni? Sembahyang 3 rakaat. Tadi dah sembahyang 3 rakaat dah, tu maghrib. Lepas tu nampak sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tengok sembahyang 3 rakaat balik. Tak ada tahiyat awal lah tu. Aku sembahyang witir. Sembahyang witir apa? 7.25. Tak masuk Isyak lagi. Dia jamak takdim. Dia musafir. Okey. Solat jenazah bila masuk waktu dia? Solat juga. Ini ambil kitab luar ni. Solat jenazah bila masuk waktu? Mandi. Bukan lepas kapan. Sebab lepas mandi kapan? Orang tak kapan dulu baru mandi. Orang mandi dulu baru kapan? Lepas mandi kapan? Okey, jawapan tadi mandi, bukan kapan. Maknanya macam ni. Boleh sembahyang jenazah walaupun tak kapan lagi. Berani tak? Berani angguk tak? Ya, betul. Bermulanya masuk waktu solat jenazah setelah dimandikan. Sempurna dimandikan, boleh solat jenazah dah. Sama ada solat jenazah yang kat depan, orang dah selesai mandi, orang nak kapan dia Allahu Akbar, silakan. Tapi buat kerja pelik lah, sah. Ataupun sembahyang ghaib. Dia maksudnya dia tak ada kat situ, dia duduk jauh. Bila kata tengah mandi ni, baru selesai mandi, tengah nak kapan, dia dah boleh solat ghaib dah. Jadi bermula solat jenazah, masuk waktu solat jenazah setelah sempurna dimandikan, bukan kapan. Sunat lepas kapan. Yang kita duk buat tu sunat. Tapi dari segi masuk waktu selepas sempurna mandi. Okey, dengan yakin atau dengan zan. Dengan yakin atau dengan zan. Yakin saya sebut tadi matahari tadi. Matahari tadi tu yakin lah.
Maksudnya matahari bayang-bayang, lepas tu tengok matahari terbenam. Masuk waktu kan? Itu yakin 100%. Zan macam mana pula? Zan ni maksud berat sangkaan. Zan ni macam mana? Zan ni lah yang baru kecoh baru ni. Zan pula. Kecoh ni apa kecoh? Masa raya tadi. Oh kata jangan raya tu, jangan raya ni. Bukan jangan raya. Yang kata penentuan bulan atau dah masuk Syawal ataupun dah masuk Ramadan atau tidak, kadang-kadang dia menggunakan kiraan yang kita panggil falak. Tapi yang tepat ataupun yang asal adalah ru'yah ataupun adalah macam tadi lah, ru'yah tengok. Tadi dia panggil ru'yah tengok. Kalau bab bulan, matahari, bulan lah, tengok bulan, nampak anak bulan, tak nampak anak bulan. Yang nampak anak bulan, tak nampak bulan. Yang sembahyang tengok matahari terbenam tak terbenam, tengok bayang-bayang, ru'yah lah, tengok. Cuma kita ni dekat Malaysia ni jarang nampak anak bulan, jarang sangat nampak anak bulan. Boleh saya tak ingat dengar cerita orang cerita tahun 80-an ke apa, ada cerita pasal Perak dengan Johor, dengarlah gitu-gitu. Ada raya lain sebab nampak anak bulan, tapi tak nampak langsung anak bulan. Beza zaman Nabi berpuasa, Nabi sendiri, Nabi SAW berpuasa seumur hidup dia 9 kali, puasa Ramadan 9 kali. 9 kali sahaja seumur hidup dia. 8 kali 29 hari nampak anak bulan. Sekali dia yang 30 hari yang tak nampak anak bulan. Kita ni tak nampak anak bulan. Itu pun dengar tahun 80-an, itu pun dengar cerita je. Lepas tu baru ni berlaku balik nampak anak bulan. Apa? Payah sangat nampak anak bulan. Ada orang kata nak nampak anak bulan macam mana? Bapak dia lawan. Tak tahu lah. Lawan bapak. Siapa? Lawan mak bapak dia. Siapa nak pergi tengok anak? Memang dia sorok lah. Tiba kalau tak berapa nak lawan ni, tu bagi tengok sikit tu. Orang cakap, bukan saya cakap. Dia tak tahulah. Jadi apa, anak bulan bila nampak ru'yah, yang apa, falak tadi terus tak